Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah agenda awani istimewa kami bawakan sempena Hari Kemerdekaan Negara yang ke-65. Signifikannya, Hari Kemerdekaan ini kami bawakan istimewa agenda awani dari satu lokasi yang cukup keramat. Dari tempat laungan keramat merdeka hingga ke puncak pencakar langit masa depan Malaysia, ini adalah agenda awani istimewa Hari Kemerdekaan. Sambut dengan jiwa yang merdeka. Mari kita seluruh warga. Istimewa sempena Hari Kebangsaan Hari Kemerdekaan Negara yang ke-65 ini, agenda awani cukup berbesar hati kerana dapat bersiaran ataupun buat rakaman di tapak yang penuh bersejarah ini. Inilah di Stadium Merdeka, di mana 65 tahun dahulu Tunku Abdul Rahman bapa kemerdekaan kita melaungkan kata-kata keramat kemerdekaan di sini. Dan hari ini juga saya berbesar hati kerana saya bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif PNB Merdeka Ventures yang berhad, Tengku Datuk Abdul Aziz Tengku Mahmud. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami dalam agenda awani dan juga membenarkan dan juga mengizinkan kami berada di sini. Datuk, ini adalah tapak warisan, inilah boleh dikatakan tempat keramatnya laungan merdeka itu diungkapkan oleh Tunku Abdul Rahman 65 tahun dahulu. Tapi nak mengekalkan, memelihara sejarah, memelihara warisan tidak mudah. Tanggungjawab itu digalas oleh PNB Merdeka Ventures. Bagaimana dapat Datuk ceritakan cabaran untuk memelihara dan juga mempertahankan tapak warisan ini? Sebenarnya Zul, sebaik saja PNB mengambil alih tapak ini pada tahun 2000. Kita telah membuat keputusan untuk membaik pulih memelihara tapak ini ke keadaan asal pada tahun 1997. Dan cabaran yang kita dapati pada masa itu ialah mendapatkan beberapa gambar lama ataupun tempat-tempat yang boleh dokumentasi yang boleh sebagai rujukan untuk membolehkan kita membawa balik perasaan atau fizikalnya kepada tahun 1997. Kalau contohnya tanda itu memang sama seperti 1997. Contohnya paparan itu ialah kalau kita lihat pada sekarang ni, kalau di stadium biasanya digital, tapi kita tak boleh sebab benda tu moden kan. Jadi kita buat yang lama dan termasuk dengan jata negeri itu. Kita masukkan juga sebagai, kalau kita lihat gambar lama, begitulah rupanya yang kita dapati di postcard lama contohnya. Dan beberapa perkara yang kita telah masukkan di dalam pemeliharaan projek ini ialah contohnya tempat duduk. Di mana kita, kalau dulu kita ada tempat duduk yang berplastik yang berwarna-warni. Seperti tengok stadium bola kat stadium. Jadi sekarang ni kita tukarkan kembali kepada papan dan kurang selesa, tapi beginilah contohnya masa itu. Ini memang struktur asal dan juga memang bentuk asal seperti kemerdekaan 31 Ogos 1957. Ya. Jadi kesemuanya telah ditukar kepada keadaan asal dan menjadi satu kebanggaan bagi kita. Kita dapat kata orang membawa balik kenangan masa pada tahun itu. Tapi tak mudah Datuk kan untuk mendapatkan bentuk, material dan juga warna asal itu. Sebab masa tu bahan rujukan tidak ada yang berwarna-warni contohnya. Jadi kita cuba olahkan dari segi apa yang sesuai dan kita lihat mana-mana yang kita dapat melalui pertanyaan kepada orang yang datang ke stadium contohnya, mendapatkan gitulah supaya kita dapat kembali kepada pihak pada tahun 1957. Dan Datuk, kalau dapat diceritakan, itu yang dilakukan pada tahun 2007 ketika negara menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-50. Ya, saya. Tempoh itu dah 15 tahun. Jadi dalam tempoh itu juga, bagaimana kita melihat bahawa usaha untuk memelihara dan juga menjadikan tapak warisan ini bukan sekadar tapak sejarah, tapi mungkin bermanfaat dan juga dapat digunakan dengan sebaik mungkin untuk masa-masa akan datang. Bagaimana kita memahami aspirasi PNB Merdeka Ventures di situ? Kita berpandangan untuk menjadikan tapak ni lebih sesuai untuk generasi baru ni dan juga untuk mereka memahami keadaan kemerdekaan. Kita cuba bawakan contohnya running track yang akan dibina pada tahun ini, hujung tahun ini, supaya kita membuka stadium ni kepada
pihak awam sebenarnya. Jadi tempat yang beriadah untuk bersukan, dan saya rasa dengan keadaan itu tempat ini akan lebih kata orang popular untuk datang ke hujung minggu contohnya, untuk melihat bukan sahaja tempat yang bersejarah tapi juga untuk beriadah. Dan saya rasa ini akan memberi satu destinasi atau tempat yang baru di KL. Tapi itu belum lagi kerana projek ini adalah projek yang sangat besar. Kerana dalam masa yang sama umum mengetahui melatari latar Kuala Lumpur sekarang ialah menara kedua tertinggi di dunia, iaitu PNB Merdeka 118. Tapi itu kita ceritakan sebentar lagi. Dalam kita mencipta projek mega seperti projek PNB 118, dan juga dalam masa sama tanggungjawab itu juga untuk memelihara tapak warisan seperti Stadium Merdeka dan juga Stadium Negara. Ya. Itu kerja tak mudah, Datuk. Bagaimana itu dilakukan? Saya dari segi rekam bentuknya, kita lihat bagaimana kita kekalkan keadaan stadium ini dengan juga mengambil kira bangunan yang baru di sebelah tu. Iaitu dari segi perancangannya cukup teliti, dan kita pastikan dan kemudahan infrastruktur semuanya tidak melibatkan kedua-dua bangunan ini contohnya. Di mana dia dikekalkan dan pembangunan itu dibuat di sebelah tapak kedua-dua ini. Tapi Datuk, bagaimana? Ada yang mungkin tak tahu dan juga tak pernah sampai ke sini. Mungkin yang kata, macam mana boleh buat bangunan projek mega seperti ini dan tak mengacau struktur asal Stadium Merdeka tu? Ada tak masalah? Dan juga bagaimana kawal selia dilakukan di kalangan kontraktor dan juga pada mereka dan sebagainya? Masa kita membuat Stadium Merdeka ni untuk bawa balik ke tahun 1997, cabaran yang utama ialah mendapat kontraktor yang boleh membina balik ke semua kawasan yang kita betul untuk membuat pulih. Itu satu. Ni tahun 2007 ni dulu? Ya. Dan selepas kita dapat kontraktor tempatan, saya rasa kita telah melepasi keadaan itu. Dan keduanya, cabaran yang lebih mencabar ialah bila kita mulakan pembinaan ni. Yang tu kita make sure segala kerja tu dibuat dengan teliti dan dibuat perancangannya supaya dari segi perancangan awalnya kita lihat bagaimana kesemua pembangunan ini dapat diletakkan di sebelah kedua-dua stadium ini. Dan Datuk menyebut bahawa perancangan itu dilakukan teliti, pembinaan dan juga pemuliharaan tapak warisan Stadium Merdeka dan juga Stadium Negara ini dilakukan secara penuh detail. Datuk mungkin dapat ceritakan sedikit. Sumber ketika itu ialah gambar-gambar daripada arkib. Ya. Nak cari bahan lagilah susah, time tu dah 50 tahun ke belakang. Jadi bagaimana, siapa pakar ataupun siapa yang kerjasama daripada pihak mana yang dilakukan untuk mendapatkan keaslian dan juga struktur yang benar-benar menyerupai tahun 1957 dahulu? Di sini saya rasa peranan yang dibuat oleh Arkib Negara memang penting, sebab di situlah banyak bahan-bahan dirujakan yang kita boleh dapati. Dan juga pihak filem negara Malaysia masa itu yang ada footage-nya yang dibuat pada tahun lebih kurang 50-an gitu. Tapi hitam putih time tu. Ya, hitam putih. Dan juga tentunya kita bertanya kepada pengunjung yang datang ke sini pada hari yang bersejarah 31 Ogos, dan saya rasa dengan mengumpul ke semua bahan-bahan rujukan itu kita dapat satu, saya rasa, rumusan yang baik di mana kita dapat memastikan yang apa yang kita buat ini betul-betul menyerupai. Dan saya rasa bangga sebab tahun 2008 kita mendapat pengiktirafan kerja-kerja ini oleh pihak UNESCO. Ya. Dan kita mendapat Award of Excellence kerana telah memberi satu, kata orang, bring back to this structure to 1957. Ya. Tapak warisan boleh menjadi dibiarkan begitu sahaja. Ianya boleh menjadi tapak warisan, tapi fungsinya itu mungkin kurang relevan untuk kegunaan semasa. Pada pandangan Datuk, bagaimana kita melihat bahawa Stadium Merdeka ini apresiasi kefahaman sejarah itu akan lebih dapat ditingkatkan
apabila projek Merdeka 118 siap dan ianya dapat dibaik pulih secara keseluruhan. Tadi Datuk ada kata nanti track akan dipasang semula. Apa yang kita dapat gambarkan Stadium Merdeka ni dalam masa 2-3 tahun akan datang? Tujuan kita atau harapan kita ialah Zul, 3 tahun dari sekarang pihak pengunjung akan datang ke sini dan melihat tempat yang bagi kita paling bersejarah untuk negara kita, dan juga di samping melihat keadaan persekitaran ini dan juga pergi ke Merdeka 118. Dan ini saya rasa satu keadaan di mana mereka akan merasa teruja dengan apa yang telah dibuat, dan samping itu dapat juga datang contohnya di hujung minggu dan beriadah dan juga mobil wiblah. Ya, saya rasa ini satu kombinasi yang baik di mana tak banyak tempat di Kuala Lumpur ni yang kita dapat kedua-duanya sekali. Maknanya kalau kita pergi ke pusat mobil wiblah, kita membeli barang dan balik ke rumah. Tapi kat sini kita boleh datang dan juga meninjau kawasan ni dan melihat keadaan sekitar dan juga meninjau kembali apa yang terjadi pada tahun 1997. Pendek kata, wajah Stadium Merdeka ini tidak akan berubah strukturnya lagi 2-3 tahun akan datang, tetapi fungsinya akan lebih segar, benar? Lebih segar dan lebih, kata orang, lebih vibrant. Dan kami harapkan dengan adanya perkara baru ini, mereka dapat datang dan beriadah, bersukan. Kalau boleh, setiap hari kalau boleh. Bukan saja di hujung minggu. Di minggu? Ya. Jadi dalam masa sama, Datuk, mungkin secara peribadi, kalau dapat ditanyakan, rakyat Malaysia sentiasa ada sentimental value, Stadium Merdeka ni sentiasa ada nilai sentimental untuk rakyat Malaysia. Secara peribadi, mungkin Datuk ada nilai sentimental buat Datuk dan juga pengalaman dan juga sejarah Datuk bersama dengan Stadium Merdeka ni kalau dapat dikongsikan di Hari Merdeka. Sebagai secara peribadi, bagi saya sebenarnya tidak datang ke sini pada masa itu, masih kecil lagi. Dan saya rasa dengan pelibatan saya di projek ini memberi saya satu kebanggaan atau satu achievement di mana kita dapat membawa balik kenangan lama ke sini dan mengekalkan. Dan yang penting ialah mengekalkan keadaan yang telah wujud pada masa itu. Dan perkara inilah satu perkara yang bukan mudah. Dan saya rasa dengan usaha itu, saya rasa bukan saja saya tapi kesemua tim yang membuat projek ini, saya rasa mereka boleh berbangga dapat sikit sebanyak memberi satu interpretation atau satu bersama-sama berkongsi apa itu kemerdekaan. Ya. Dan juga mungkin terakhir sekali Datuk, komitmen PNB Merdeka Ventures dalam memelihara untuk jangka masa panjang. Bagaimana apabila siapnya semua ini, apa harapan dan juga apa komitmen PNB supaya ini menjadi satu legasi yang dapat dibawa oleh generasi-generasi akan datang nanti, Datuk? Bagi PNB, kita lihat dari segi komitmennya, dari segi penyelenggaraan, supaya keadaan ini sentiasa teratur dan menjadi satu tempat yang akan menjadi destinasi atau pihak pengunjung boleh datang setiap masa, dan tentunya melibatkan sedikit perbelanjaan. Dan saya rasa inilah satu bidang yang kita perlu buat supaya tempat ini sentiasa kemas dan teratur untuk jangka masa yang lama. Buat setakat ini kerja-kerja masih lagi dilakukan, tapi akhirnya lagi 2 tahun ataupun dalam masa terdekat ini ianya boleh menjadi satu kawasan atau ruang untuk kita sama-sama menikmati aspek sejarah dan juga digunakan untuk kegiatan harian kita. Kita nak berhenti rehat seketika dahulu kerana tumpuan kami selepas ini ialah ke puncak itu, bagaimana kita melihat selepas ini pembinaan menara ataupun bangunan kedua tertinggi di dunia dan juga bagaimana signifikannya antara sejarah kemerdekaan dan juga bagaimana negara ini dibawa ke hadapan. Itu selepas ini. Tapi daripada aras yang terakhir berapa tingkat? 118. 118. Ya. Yang puncaknya tu? Puncaknya kira di Bumbung 119 lah. So maksudnya dia orang akan naik
daripada Terus? 119. 119. Ya. Untuk ke atas tu kita pergi ke Bumbung dan pada situlah kita naik ke atas. Okey. Ya. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam agenda Awani Istimewa kami bawakan sempena Hari Kemerdekaan ke-65. Saya masih lagi berada di tapak sejarah Stadium Merdeka dan tapak ikonik untuk masa depan Malaysia. Kita melihat kepada bangunan kedua tertinggi di dunia, Menara PNB Merdeka 118. Datuk, ayo kita naik. Terima kasih bawa kami. Jom. Merdeka, merdeka, tetaplah merdeka, ia pasti menjadi sejarah. Tanggal 31. Okey, kita kini berada boleh dikatakan di kaki menara kedua tertinggi di dunia, iaitu Merdeka 118. Di sebelah sana kalau kameraman dapat lihat, itu adalah Stadium Merdeka dan ini dalam masa setahun dua akan menjadi kawasan riadah untuk warga kota yang dapat melihat dan juga datang ke Menara 118 dan juga menghayati sejarah. Datuk mungkin dapat cerita ya Datuk, apa akan jadi di kawasan ini di masa akan datang? Dan juga mungkin dapat diceritakan, katanya inilah kawasan nanti ada air pancut, ada kawasan boleh beriadah, ada dek pemandangan. Ceritalah sikit. Ya. Selain daripada tempat untuk kita beriadah dengan adanya air pancutan dan juga tempat look at 118 di mana kita boleh naik ke bumbung contohnya dan melihat menara ni, kita juga sedang menjalankan aktiviti pembinaan masjid yang kapasitinya lebih 3,000 jemaah. Besar. Yang boleh dan juga akan disiapkan di pertengahan tahun depan. Dan di sebelah masjid tu ialah juga satu childcare center di mana kita boleh menempatkan lebih kurang 400 kanak-kanak bermula daripada 4 bulan sehingga 6 tahun. Jom kita naik atas, kita tengok ke bahagian lain pula, tengok puncaknya bagaimana. 57. Merdeka, merdeka, tetaplah merdeka, ia pasti menjadi sejarah. Tanggal 31 bulan 8 57. Okey, kami kini berada di tingkat teratas sekali buat setakat ini. Buat setakat ini, ya. Menara Merdeka 118. Ini di tingkat 116. Datuk, kalau dapat diceritakan dari segi strukturnya, rakyat Malaysia yang memandang langit Kuala Lumpur dan nampak menara ini hampir siap. Ya. Apa yang kita boleh ketahui tentang projek ini setakat ini? Pada masa ini kita dah mencapai 92% kesiapannya dan dijangka ke semua menara ini dapat disiapkan di pertengahan tahun depan. Ya. Dan ini adalah menara yang tertinggi di Asia Tenggara, Ya. di Asia dan kedua tertinggi di dunia. Ya. Jadi bagaimana Datuk merasakan bahawa signifikannya projek ini untuk dijadikan satu kebanggaan untuk rakyat Malaysia? Saya rasa dengan adanya menara ini, kita boleh melihat bagaimana kita dari segi rekodnya, bukan saja dari segi rekodnya, dari segi saya rasa yang lebih penting ialah memberi peluang kepada rakyat Malaysia untuk sampai ke dek ini, ke dek tinjau dan melihat pemandangan Bandaraya Kuala Lumpur secara 360 darjah dan melihat betapa indahnya bandaraya ini dari tingkat yang teratas. Dan kalau dilihat daripada sini, kalau kita nak kongsi sikit, kita berada di tapak warisan Stadium Merdeka di hujung sana. Masjid Negara kelihatan indah di situ, bangunan parlimen, istana negara, dan kalau cuaca baik, sarjana mata memandang sehingga ke Bandaraya Shah Alam dan juga Putrajaya dapat dilihat di sini. Datuk, mungkin kita dapat lihat di kawasan lain pula. Ini tingkat tertinggi buat setakat ini, tapi ada yang lagi tinggi di atas sana. Datuk, mungkin kita ke kawasan lain dulu. Ya. Ini adalah tingkat ke-116 dan kemudiannya nanti apabila siap sepenuhnya Datuk, ini akan menjadi dek pemandangan seluruh KL. Ya. Tapi ceritakan Datuk, apa uniknya dek pemandangan ini? Di sini yang saya rasa untuk menjadi tarikan kepada para pengunjung ialah di mana di luar bangunan ini disediakan satu platform berlantaikan gelas kaca di mana kita boleh keluar di sebelah kiri dan berjalan. Terbuka? Dia terbuka dan pihak pengunjung akan mendapat satu harness untuk keselamatannya dan itu saja. Dan dia boleh keluar dan berjalan saya rasa dalam
tak jauh, tapi jauh, kerana tapi dia kalau kaca dengan anginnya, transparent kat bawah. dan tidak ada penghadang. Wow, tak ada Memang penghadang. Tak ada penghadang. Ya. Berani tak? Tapi itu nanti itu keunikan yang akan ada nanti di, di sini. sini. Datuk, ini tingkat 116 tapi ada yang lebih tinggi lagi. Jadi mungkin dapat ceritakan akses ke puncak yang paling tinggi itu bagaimana? Untuk ke puncak yang teratas sekali iaitu puncak 119 Yang membentuk struktur dengan kita Tunku Abdul Rahman tu. Tunku Rahman tu kita boleh naik melalui lift atau tangga 3 tingkat saja, dan dari situ kita boleh naik di spire nanti, dan di mana disediakan satu tangga yang kita boleh masuk ke situ dan naik ke atas. Ya. Datuk, apabila kita bercerita mengenai projek mega seperti ini adalah ikon kebanggaan, tapi dalam masa yang sama bagaimana kita melihat bahawa pembangunan projek besar seperti ini juga termasuk membangunkan modal insan, kepakaran tempatan. Berapa ramai anak-anak tempatan yang terlibat dalam projek seperti ini, dan juga bagaimana ianya satu pencapaian yang signifikan dengan kemerdekaan negara juga, Datuk? Kita di dalam perancangan projek ini kita telah mensyaratkan sebanyak untuk pihak kontraktor sebenarnya untuk juga bergabung tenaga dengan pihak kontraktor luar, dan ikut pada rekod yang kita dapati lebih kurang 52% adalah dibuat oleh pihak tempatan. Ya. Dan mungkin bagaimana ini bagi Datuk adalah satu pencapaian yang cukup membanggakan buat negara dalam aspek pembangunan modal insan ya, dengan adanya kepakaran anak-anak tempatan. Dan saya rasa dari segi itu kita boleh lihat bagaimana pihak katakan arkitek, jurutera memang datang ke sini dan bekerja bersama-sama dengan pakar-pakar di luar negara untuk bersama-sama kata orang menimba ilmu bagaimana membuat satu pembangunan yang begitu besar dan begitu tinggi. Ya. Okey, Tuan Datuk, ini adalah saya rasa pemandangan yang agak signifikan untuk pencakar langit di Kuala Lumpur, kerana ada beberapa bangunan ikonik di sini. Menara berkembar Petronas yang menjadi kebanggaan negara di situ, TRX dan juga Menara Kuala Lumpur di sana. Ya. Datuk, Tengku, kalau dapat diceritakan juga, tadi kita bercerita mengenai penglibatan anak tempatan dalam pembinaan menara ini. Tapi akhirnya tuntutan semasa sekarang ini ialah pembangunan dan juga pembinaan yang lestari, the green building dan sebagainya. Bagaimana bangunan ini menjadi satu yang signifikan dalam kita bercerita mengenai satu rekaan dan juga ruang yang mampan dan juga lestari sifatnya? Dari segi kelestariannya, kita juga membuat persijilan. Kita sedang di dalam analisis untuk mendapatkan 3 sijil platinum untuk LEED, Green RE dan juga GBI. Dan kalau maknanya dengan ketiga-tiga sijil ini, maknanya kita berhasrat menjadikan bangunan ini dari segi kegunaan tenaga supaya lebih kata orang lebih baiklah dari segi peratusnya, dan kita jangkakan kita dapat katakan savingnya dari segi itu peratusnya lebih kurang 30% yang kita dapat kurangkan penggunaan tenaga, dan ini penting sebab untuk bangunan yang tinggi salah satu kos yang boleh kita jimatkan ialah tenaga. Ya. Dan saya rasa memang itu satu pencapaian yang kita rasa kita boleh banggakan sebab dengan ketiga sijil ini mungkin menjadi bangunan yang pertama di Malaysia yang mendapat persijilan semuanya. Pengiktirafan seperti ini. Mungkin kita ke arah lain juga dan juga ruang yang lain di menara ini. Jom. Okey, saya masih lagi bersama dengan Yang Mulia Tengku Dato' Abdul Aziz Tengku Mahmud, Ketua Pegawai Eksekutif Merdeka Ventures PNB, Merdeka Ventures Kemaran Berhad. Dato', kalau dilihat kita turun sikit sekarang ni ke tingkat 40. Dan inilah ruangnya untuk ruang pejabat. Kalau dapat Datuk ceritakan. Di tingkat 40 lah di mana kita tukar lift untuk ke menara yang lebih tinggi ke the mid zone. Dan pada hari bekerja kita dapati kita akan bertukar lift di sini dan ambil lift lain naik ke atas. Aspek keselamatan. Aspek keselamatan, ya. Dan yang menariknya, kalau tadi kita lihat pemandangan secara puncak yang tertinggi, ini walaupun di tingkat 40, tapi pemandangannya masih lagi
Sebab menarik kita di sini. masih tinggi dari segi 340 tu memang saya rasa kebanyakan bangunan di Kuala Lumpur ni lebih kurang 40-50 tingkat. Ya. Tapi yang menariknya sebab menara ini terletak di puncak Di atas bukit. Ya. Datuk, kalau dapat diceritakan bagaimana projek pembangunan seperti ini memberikan impak kepada komuniti sekeliling, kerana sekolah Victoria Institution tak jauh. Ya. Di sekitar ini ada peniaga-peniaga kecil, Pasar Hudu pun tak jauh, Petaling Street di belakang ini. Bagaimana limpahan projek seperti ini memberikan nafas baru kepada komuniti setempat? Bagaimana kalau kita dapat fahami itu, Datuk? Untuk PNB, kita telah juga membuat beberapa program untuk membawa komuniti setempat untuk bersama-sama dengan pembangunan ini. Di mana pada tahun lalu kita ada membuat lebih kurang 6 projek, di mana kita membuat contohnya gelanggang bola keranjang ataupun menaik taraf kawasan perumahan dari segi tempat permainan dan sebagainya. Di Riadah. Sebab kita tidak mahu melihat bangunan ini sebagai satu island atau satu pulau sahaja, tapi biarlah dia dengan adanya pembangunan ini masyarakat setempat boleh juga mendapat limpahan dari segi ekonomi, dari segi keadaan infrastruktur dan lebih baik, dan saya rasa ini penting supaya kita contohnya dari segi perancangan trafik contohnya kita memerlukan make sure that trafik ini tidak akan menjadi satu tempat yang bermasalah untuk kawasan setempat. Jadi kita lihat dari segi persekitaran itu supaya kesemuanya akan bersama-sama membangun dengan pembangunan ini. Datuk mungkin dapat perincikan sedikit, kerana kalau kita lihat ada yang cynical ataupun agak memandang sinis pembangunan bangunan tinggi pencakar langit seperti ini. Ramai yang kata kenapa kita perlukan lagi pencakar langit contohnya. Dan juga bagaimana kita melihat bahawa projek ini tidak terasing dengan komuniti. Seperti Datuk katakan tadi, ini bukanlah satu menara yang jadi island, tapi bagaimana ini juga adalah satu perancangan jangka masa panjang, libat urus bersama dengan komuniti itu. Kalau dapat Datuk ceritakan lagi contoh-contoh yang lain juga. Bagi kita rasa dengan adanya keterlibatan masyarakat dengan pembangunan ini, saya rasa akan menjadi satu signifikan yang lebih besar bagi pihak PNB. Sebab dengan adanya penlibatan mereka, kita rasa kita dapat memberi satu rangsangan ataupun satu impak yang baik bukan sahaja dari segi ekonomi tapi dari segi penerimaan adanya satu pembangunan yang besar di sini yang boleh menafaatkan mereka juga. Saya rasa itu penting dan kita tidak lupa kepada perlunya kita berbuat penlibatan mereka bersama-sama dari sekarang dan untuk jangka masa yang panjang. Dia kata mereka dilibatkan sekali dan mereka merasakan bahawa projek ini sebahagian daripada mereka. Sebahagian daripada mereka juga, ya. Okey, jom kita lihat pula sisi sebelah sana bagaimana. Dari tingkat 40 kita turun ke bawah semula dan inilah lobi utama ataupun yang membentuk atriumnya nanti. Datuk, daripada segi benanya agak menarik di sini. Ada ciri-ciri tradisional dan juga atrium ini Datuk maklumkan tadi ianya terbuka tinggi sampai ke tingkat 40 tingkat. Ceritakan Datuk. Ya. Atrium ni kita di selatan, lobi selatan menara ni, dan atrium ini dah tingkatnya 40 tingkat dan untuk para pengunjung di sinilah tempat kita mendapatkan pas untuk masuk ke bangunan. Kereta semua datang ataupun ini lobi utama. Untuk lobi utama, dan pada setiap hari kita jangkakan lebih kurang 10,000 pengunjung atau pekerja yang akan datang ke sini melalui lobi ini. Ya. Dan ciri-ciri tradisional yang kita boleh fahami di atrium ini, Datuk? Apa yang kita terapkan adalah satu uniknya bentuk itu macam Minangkabau dan di situ akan diletakkan satu pencahayaan dari dalam dan bila siap nanti memang bentuknya seolah bentuk Minangkabau. Bentuk tradisional. Okey, Salihin mungkin boleh dapatkan gambaran yang lebih jelas kalau dapat lihat sampai ke atas begitu tingginya atrium ini. Datuk, untuk pengunjung yang pergi ke tingkat 118, ruang pemandangan itu apabila mereka turun di ruang 3. Di lantai 3. Lantai 3. Apa signifikannya itu?
Di lantai 3 kita menyediakan satu tempat di mana pihak SME contohnya boleh mempamerkan barangan Malaysia dan menjual, dan saya rasa ini signifikan untuk para tetamu luar negara contohnya. Dia boleh terus ke lantai itu dan membeli atau lihat apa-apa yang dipamerkan. SME tempatan dapat manfaat, Ya. pelancong luar negara dapat membeli, dan itu terletak dalam pusat membeli belah di belakang ini. Ya, di 118 Mall. 118. Berapa besar Datuk kalau dapat berapa tingkat, dan juga mungkin tarikannya bagaimana? 118 Mall ni 7 tingkat dan lebih kurang 1 juta kaki persegi, dan saya rasa ialah satu tarikan yang menjadi complementary kepada Menara 118. Ya. Datuk, apabila kita bercerita mengenai bangunan pencakar langit, kita bercerita mengenai pencapaian negara, kita bercerita mengenai cita-cita dan aspirasi rakyat Malaysia. Bagaimana di hari kemerdekaan ini kita melihat bahawa menara ini adalah manifestasi kepada semangat patriotik dan juga negara Malaysia untuk dibawa ke masa hadapan. Pada pandangan Datuk, bagaimana sumbangan menara ini terhadap semangat kebanggaan rakyat Malaysia khususnya hari kemerdekaan ini? Bagi kita, menara ini menjadi satu lambang atau mercu tanda yang signifikan untuk membawa kita, negara kita Malaysia, ke era yang moden. Dan bukan itu saja, tapi kita tak lupa kepada sejarah. Dan saya rasa ini penting sebab kita gabungkan sejarah dan moden untuk masa depan. Dan mungkin terakhirnya ucapan kemerdekaan untuk hari ini di kaki menara tertinggi di dunia ini, kedua tertinggi di dunia ini, Datuk. Ucapan hari merdeka untuk mereka yang menonton ni. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan kepada semua rakyat Malaysia, dan kita di PNB Merdeka Ventures ingin bersama-sama dengan pihak rakyat Malaysia untuk bersama-sama meraihkan perayaan ini, dan juga bagi kita akan cuba dalam masa yang terdekat untuk membuka tempat ini kepada pihak orang ramai untuk mengunjung. Yang pastinya mungkin dalam sambutan ulang tahun kemerdekaan tahun depan atau 2 tahun lagi kita akan memberikan dan mendapat sambutan yang luar biasa di tapak yang bersejarah ini. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami dalam agenda awan pada malam ini. Terima kasih kepada anda yang menonton. Istimewa saya kira kita membawakan daripada warisan sejarah, tempat yang penuh keramat untuk kemerdekaan negara di Stadium Merdeka, dan kami bawakan kepada bagaimana Malaysia di masa akan datang dengan terbinanya bangunan pencakar langit ini. Sekian saja, selamat menyambut Hari Kemerdekaan dari kami, kru Agenda Awani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi nanti.